Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi kalau audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Jadi seperti mana yang saudara-saudari tahu, saya sentiasa membuat tinjauan, tinjauan sama ada secara online ataupun berbincang dengan sumber-sumber. Ada juga dari pusat-pusat kajian, sumber-sumber yang sanggup berkongsi data, dan ada juga mengadakan perbincangan dengan kumpulan-kumpulan pemikir, dan ada juga mendapat maklumat risikan. Jadi setakat sekarang maklumat yang ada adalah lebih 90% pengundi Melayu Islam menolak PH atau gandingan PH dengan BN. Lebih 90% pengundi Melayu Islam menolak gandingan PH dengan BN. Now di sini saya nak beri sedikit konteks berhubung dengan apa yang mungkin berlaku pada PRN dan mengapa saya mengatakan mustahil PH dan BN boleh menunjukkan peningkatan pada pilihan raya ini. Maknanya PH dengan BN akan mengalami perosotan teruk pada PRN ini. Jadi ada beberapa faktor yang perlu dibincangkan untuk menjelaskan mengapa secara asasnya, secara dasarnya memang mustahil PH dengan BN boleh menunjukkan peningkatan, malah dia akan menunjukkan perosotan. Satu daripadanya telah saya bincangkan dengan mengambil contoh satu kerusi dengan memberi satu angka sebagai contoh kerusi itu ada 200 pengundi, 100 Cina, 100 Melayu. Kemudian saya buat analisa tanpa memihak sesiapa. Itu saya dah buat, anda boleh rujuk. Kalau anda lama dengan saya, dia tahulah. Satu lagi saya beri penjelasan berhubung dengan pola pengundian pada PRU 15. Kita boleh lihat daripada 206 kerusi, PH hanya menang 81, maknanya 39%. Tapi daripada 149 kerusi, Perikatan menang 74, iaitu 49% atau hampir separuh kerusi. Jadi ini faktor kedua. Dari sudut pencapaian sebenarnya Perikatan jauh lebih besar, dan pada PRN ni Perikatan dia akan bertanding semua kerusi, tapi PH hanya bertanding separuh kerusi sebab dia kena kongsi dengan UMNO. Jadi dari situ pun kita tahu dia PH dengan BN akan kena teruk. Tapi ada satu lagi faktor yang perlu kita bincangkan, iaitu faktor perbezaan pola pengundian antara kumpulan veteran dengan kumpulan pengundi muda. Baik, untuk tujuan live ini, golongan veteran ni saya bukan klasifikasikan veteran maknanya dia tua ke apa, tak. Yang ada pengalaman mengundi banyak. Jadi untuk live ini saya klasifikasikan veteran ni 45 tahun ke atas. Sebab 45 tahun ke atas ni dia sudah melalui beberapa pilihan raya, agak banyak. Jadi dia sudah boleh dia ada satu cara pemikiran di mana dia kenal watak-watak yang ada, parti-parti yang ada. Dia ada banyak pertimbangan yang telah dia lakukan dalam pilihan raya lepas sampai dia mencapai satu keputusan muktamad dia memihak kepada siapa. So ini golongan veteran 45 ke atas. Dan untuk tujuan live ini saya klasifikasikan golongan muda sebagai yang umur 35 ke bawah. Jadi umur 35 ke bawah ni dia mungkin hanya melalui 2 hingga 3 pilihan raya. Jadi mungkin pendapat dia ada yang akan berubah-ubah. Dia masih belum mencapai satu pendirian pendekatan muktamad. Pendapat pendirian dia boleh berubah-ubah. So umur 35 ke bawah, ini golongan muda. Dan dari umur 35 hingga ke 45 atau 44 ni kita anggap sajalah mereka golongan peralihan. Okey. Jadi kita lihat pada PRU 15, majoriti pengundi Cina ataupun pengundi Cina secara amnya, dia tegar dengan DAP. Dia menyokong DAP. Jadi penyokong DAP ni Cina keluar ramai-ramai dan dia sokong DAP. Dan kita lihat
pengundi Melayu, majoritinya atau secara amnya pengundi Melayu menolak DAP. Okey. Menolak DAP lah. Okey. So daripada analisa PRU15, kita lihat di PH sebenarnya dapat 81 kerusi. Sebenarnya ia satu perosotan berbanding dengan keputusan PRU13. Jangan banding dengan PRU14. Mengapa, saya akan ceritakan kemudian. Jadi dia mengalami perosotan. Pada PRU13 pun China keluar ramai-ramai nak undi. Ya. Dan DAP dan PH ataupun Pakatan lah, sebab dulu Pakatan Rakyat kemudian Pakatan Harapan, Pakatan ni mencapai prestasi yang jauh lebih besar. Tapi pada PRU15 dia turun sebenarnya, anda tak sedar, 81 kerusi. Jadi dia menurun. Ini menunjukkan, memandangkan PRU15 menunjukkan Melayu ni dia tolak DAP. Ini menunjukkan DAP atau PH telah mengalami defisit penyokong sebenarnya. Dia sebenarnya penyokong dia makin berkurang. Dari PRU13 2013 hingga ke 2022, berapa tahun? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ni mesti ramai pengundi, bilangan pengundi Cina meningkat, bilangan pengundi Melayu meningkat. Jadi kalau Cina keluar ramai-ramai sokong PH pada PRU kali ini, tetapi PH masih menunjukkan perosotan. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik, sebab ia menunjukkan bukan hanya PH mengalami defisit sokongan orang Melayu, itu pasti, tapi PH juga sebenarnya telah mengalami defisit sokongan orang Cina. Maknanya dari sudut peratus, orang Cina ni ada menyusut sedikit, tapi sedikit lah. Okey. So bila PH mengalami defisit sokongan, lazimnya ia dari golongan pengundi muda. Sebab pengundi veteran ni, dia adalah tegar dengan parti pilihan mereka. Mereka dah buat keputusan dan mereka tak akan ubah, lazimnya. Ya. Jadi kalau golongan veteran, dia mungkin pada awal-awalnya, masa mereka umur 20, 30, 40, mereka mungkin ubah-ubah sehingga sampai ke peringkat umur 45 ke atas, mereka dah lalui banyak pilihan raya, mereka sudah ada satu pendirian. So kalau sokong DAP, dia sokong DAP, dia tak akan berubah. Walaupun DAP melakukan kesilapan kecil, dia marah ke macam mana ke, dia kekal dengan DAP. Itu lazimnya pola pengundian pengundi veteran. Kesilapan kecil dia boleh tutup sebelah mata. Ya. Okey. Tapi golongan muda ni, dia boleh ubah fikiran. Dia tak ada satu sikap kesetiaan kepada parti atau mana-mana pemimpin. Dia tak ada. Dia bukannya lama kecimpung dalam dunia pengundian ni. Jadi dia baru nak kenal, masa dia umur 21, baru nak kenal DAP, baru nak memikirkan hal-hal politik. Ya. Dia sampai umur 35, mungkin dia ada pendirian, tapi pendirian itu bukannya begitu kukuh, bukannya melibatkan tahap kesetiaan lampau sampai mereka jadi taksub. Tak ada, lazimnya lah. So umur 35 ke bawah ni, pengundi muda ni, dia boleh ubah. Jadi bila kita lihat PRU13 dengan PRU15, bila kita lihat perosotan dalam prestasi PH, maknanya dia mengalami defisit sokongan. Defisit itu sebahagian besarnya datang dari pengundi muda. Dan ini bertepatan dengan data PRU15 yang menunjukkan di kalangan pengundi muda, dan pengundi muda ni jangan pandang remeh ya, umur 35 ke atas ni jauh lebih daripada 1/3 jumlah pengundi. Mereka ni besar, kumpulan besar. Jadi golongan pengundi muda ni majoritinya tak sokong DAP, tak sokong PH. Itu yang menggerunkan PH sampai dia memberi tumpuan lebih kepada TikTok. Sebab TikTok ni ramai pengundi muda. Jadi dia takut, sebab TikTok ni kalau kita lihat pola dia, majoriti kandungan di dalamnya ni anti PH, pro perikatan. Jadi ini menakutkan PH, sebab itu mereka serang TikTok.
Mereka nak buat pemantauan terlalu ketat terhadap TikTok. Sebab pengundi muda ni majoritinya tolak PH. Dan pengundi muda majoritinya orang Melayu. Sebab dengan peredaran zaman, makin lama peningkatan penduduk Melayu ni berbanding dengan peningkatan penduduk Cina ni, jurang dia makin besar. Peningkatan pengundi Cina ni perlahan, peningkatan pengundi Melayu ni teramat besar. Jadi majoriti besar di dalam pengundi muda ni orang Melayu. Dan kita pun sudah tahu orang Melayu ni dia tolak DAP. So DAP dengan PH sedang mengalami defisit sokongan, dan ada tanda-tanda sedikit sebanyak dari pengundi muda ni, ada peratusan kecil orang Cina juga tolak DAP. Okey, baiklah. So itu belah DAP. Dan kita sudah faham, pengundi veteran dia ada pendirian tetap, dia ada banyak penyokong setia terhadap satu-satu parti, satu-satu pemimpin. Pengundi muda dia boleh ubah-ubah. Pengundi peralihan umur 35 hingga 45 ni, saya anggap mereka ni atas pagar lah. Jadi mereka mudah terpengaruh dengan isu-isu semasa. Itulah saham, itulah tempat di mana parti-parti boleh cari makan pada PRN ini. Sebab mereka masih berada dalam peralihan. Okey. Baik. Sekarang kita lihat pula pengundi Melayu. Pengundi Melayu ni sama juga formula dia, veteran, peralihan dengan pengundi muda macam di belah DAP, pengundi Cina. Sama, lebih kurang sama. Dan kita sudah tahu pada PRU 15 majoriti pengundi Melayu, hampir lebih majoriti lah tolak DAP. Tetapi di kalangan pengundi Melayu ni bukan seperti pada PH. Kalau di PH Cina dia DAP sahaja, dia ada satu parti saja. Pengundi Melayu di belah depa ni, depa nak pilih, dia ada banyak pilihan. Pada PRU 15 dia ada UMNO, dia ada Perikatan Nasional, dia ada masa tu ada Pejuang ke, GTA ke, dia ada PAS. Okey. Now, di kalangan pengundi Melayu ni, kita lihat kumpulan veteran ni. Kumpulan veteran ni dia ada kesetiaan terhadap parti dan pemimpin. Ini adalah satu gejala yang memang ketara di kalangan pengundi Melayu. Kalau pengundi Cina lebih pada parti, tapi pengundi Melayu ni ada kesetiaan, ketaksuban terhadap pemimpin dan parti di kalangan pengundi veteran umur 45 ke atas. Jadi ada yang taksub Tun Mahathir, ada yang taksub Hadi Awang, ada yang taksub Muhyiddin Yassin, ada yang taksub Anwar Musa, ada yang taksub Hishamuddin. Warlord, ya, gejala ataupun budaya warlord memang ada, dan mereka ada pentaksub dia, ya. So Hishamuddin ada pentaksub dia, Anwar Musa ada pentaksub dia, Mahathir ada pentaksub dia, Hadi Awang ada pentaksub dia, Muhyiddin ada pentaksub dia, dan sebagainya. Ini adalah watak-watak utama. Dan juga ada pentaksub parti di kalangan pengundi veteran. Ada yang taksub UMNO, ada yang taksub PAS, ada yang taksub generally is UMNO and PAS lah. Perikatan ni Bersatu ni lebih baru. Jadi kalau dari kalangan veteran ni lebih pada pentaksub UMNO dan PAS. Jadi seperti juga dalam dengan veteran Cina ni, pentaksub ataupun golongan veteran pengundi Melayu ni, dia tetap dengan mana-mana parti ini, dia tidak akan sokong DAP. Tapi Zahid tak ada pentaksub dia. Zahid tak ada pentaksub dia. Zahid tak sampai tahap seperti mana Najib dulu sampai, Tun sampai. Tun memang the best lah, dia dah sampai tahap negarawan. Tapi Zahid tak sampai tahap Muhyiddin, Zahid tak sampai tahap Hishamuddin, Zahid tak sampai tahap Anwar Musa. Ini hakikat. Okey. Tetapi Zahid ada kelebihan, dia Presiden UMNO. Jadi dia ambil kesempatan atas pentaksub UMNO. Okey. Okey. Baik. So sekarang masalahnya pada PRU 15, apabila pentaksub
UMNO, veteran UMNO ni, dia lihat Zahid memangsakan ikon-ikon utama, warlord utama dalam UMNO seperti Anwar Musa, Hishamuddin, ya. Dan apabila mereka melihat ada ura-ura ni memang dah lama orang dah syak Zahid bekerjasama dengan Anwar. Bukan hanya sebelum PRU15, lama sebelum tu orang dah mula syak Zahid bekerjasama dengan Anwar dan mesra di AP. Orang Melayu veteran UMNO menjarakkan diri dengan Zahid. Hanya pentaksub UMNO di kalangan veteran UMNO, dia berdiam diri, dia terima Zahid sebab Zahid adalah Presiden UMNO, sebab mereka taksub UMNO. Tetapi mereka tidak senang dengan Zahid, sebab walaupun mereka taksub UMNO, tapi mereka lihat Zahid memangsakan ikon-ikon utama UMNO, warlord utama UMNO, mereka tidak boleh terima. Jadi dengan itu pentaksub Muhyiddin meningkat, ya, sebab Muhyiddin asalnya daripada UMNO dan dia ada banyak follower dia. Tun asalnya daripada UMNO, dia pun ada banyak follower dia dari kalangan veteran UMNO. So pentaksub Muhyiddin meningkat. Dari situlah Bersatu yang sudah makin kuat, ya, sebelum PRU15 bertambah kuat sebab Zahid. Jadi secara tidak langsung Zahid telah menyalurkan pengundi ke arah Muhyiddin. Dan PAS pun ada pentaksub dia dari kalangan golongan veteran. Itu tak sah cerita, saya rasa anda semua tahu. Pentaksub PAS ni, sekali dah taksub dengan PAS ni di kalangan veteran ni, dia pun tak akan tinggalkan PAS sampai bila-bila. Ya, dia ada pentaksub PAS, ada pentaksub Hadi Awang, ya. Dulu ada pentaksub arwah Nik Aziz, ya. Jadi mereka ni tegar dengan PAS. Dan PAS pula sudah kerjasama dengan Bersatu, bertambah kuatlah gandingan itu. Dan dengan cara itu Perikatan Nasional jadi amat kuat, dan dia sudah ada fixed deposit baru di kalangan pengundi veteran. Boleh kata secara amnya pengundi veteran atau majoriti pengundi veteran ni dia dengan perikatan lah. Disebabkan siapa? Disebabkan Zahid. Pengundi muda pula, ini yang menarik. Pengundi muda dia boleh ubah, dia masih tak ada pendirian tetap, dia masih tak ada pegangan tetap. Tapi kita lihat pengundi muda Melayu pun dia pergi ke arah dia tak ada ketaksubannya, tapi dia pergi ke arah Muhyiddin, dia pergi ke arah Hadi. Dan apabila Tun melancarkan proklamasi orang Melayu, semuanya pun pergi ke arah Tun. Jadi mengapa pengundi Melayu ni dengan mudah boleh pergi ke Perikatan Nasional? Jawabnya, ada satu perbezaan antara Melayu dengan bukan Melayu. Bukan Melayu ni, kalau kita lihat Cina contohnya, Cina ada yang agama Buddha, ada yang agama Kristian, ada yang agama Taois. Kalau kita lihat India, ada yang Hindu, ada yang Kristian dan sebagainya, pelbagai agama. Tapi kalau kita lihat Melayu, kalau kita lihat definisi Melayu dalam perlembagaan, Melayu semestinya Islam. Melayu semestinya Islam. Sebab itu sayalah yang telah membuat satu resolusi pada 2018 dengan satu kumpulan bahawa kita akan war-warkan bahawa bila kita sebut Melayu, kita sebut Melayu Islam. Dari situlah bermulanya pola atau trend di mana pemimpin-pemimpin mula sebut Melayu Islam. Resolusi itu saya lakukan di Ampang, dan kami telah tularkan, dan kami telah dalam artikel, video, kami telah tekankan antara kumpulan kami guna Melayu Islam. Dari situlah bermulanya, sebab Melayu semestinya Islam. Dan seperkara lagi, disebabkan Melayu semestinya Islam dan berdasarkan agama Islam sendiri, ya, kita lihat orang Melayu ni dia amat rapat terhadap kepada agama. Segala aspek kehidupan harian mereka berpandu kepada aspek-aspek yang berkait dengan agama Islam. Mereka rapat dengan agama Islam. Berbeza dengan bukan Melayu. Saya bukan kata orang bukan Melayu dia tak rapat agama. Ada, ya, dia pergi tempat ibadat mereka dan sebagainya. Tetapi bukan pekat seperti orang Melayu. Jadi
Islam ni mempengaruhi segala aspek pertimbangan dan kehidupan orang-orang Melayu. Apabila awak serang orang Cina, awak serang bangsa, awak bukan serang agama mereka. Kalau awak serang agama, awak bukan serang bangsa. Orang Melayu ni, bila awak serang bangsa, oleh kerana agama dan bangsa berkait begitu rapat dan mereka adalah Melayu Islam, awak secara tidak langsung menyerang juga agama mereka. Dan bila awak serang agama mereka, awak serang orang Melayu juga. Sebab orang Melayu ni, dia pantang, dia sensitif terhadap agama Islam. Segala aspek kehidupannya berkait dengan agama Islam. Jadi keagamaan ini kuat di kalangan orang Melayu. Tak kira veteran ke, peralihan ke, muda ke, mereka kuat dengan agama Islam. Jadi macam mana terbuka sekalipun pemikiran orang Melayu ni, tapi bila dia lihat satu parti bercirikan anti-Melayu, anti-Islam dan memarakkan sentimen Islamofobia, mereka akan menjauhi parti itu atau pemimpin itu. Dan kita sudah lihat kenyataan-kenyataan bersifat anti-Melayu, anti-Islam, berbaur Islamofobia baru-baru ini, yang telah saya buat satu video untuk menjelaskan pemimpin-pemimpin DAP masih melakukannya. Jadi nak cerita macam mana pun golongan muda ni dia open, dia apa ke, tapi majoriti akan mula menjauhi DAP. Itu bezanya pengundi Melayu dengan pengundi bukan Melayu. Dan kita sudah lihat pada PRU 15 bagaimana majoriti pengundi muda menjauhi PH sampai PH terdesak. Itu sebenarnya penjelasan dia, ya. Sebab itulah apabila Zahid selepas PRU 15 terbukti menipu pengundi bahawa dia tidak akan kerjasama dengan DAP dan Anwar. Zahid bersumpah demi Allah dia tak akan bekerjasama dengan DAP dan Anwar, tapi lepas PRU 15 terbongkar penipuan Zahid sebab mereka dah ada perancangan sebelum PRU 15. Saki baki pengundi Melayu yang ada, yang sokong Zahid, yang terima DAP ni, semuanya meluat. Sebab mereka pantang bila anda menipu orang umat Islam yang menaruh kepercayaan atas asas agama, sebab Zahid telah bersumpah demi Allah. Jadi saki baki yang menyokong ni, Zahid ni, sudah beralih ke Perikatan Nasional. Jadi sekali lagi, Zahid sebenarnya membantu menghulurkan pengundi kepada orang-orang seperti Muhyiddin, Hadi Awang, ya. Mereka pantang. So sebab itu pada PRN ini kita baru 7 bulan berlalunya PRU 15, tak ada peningkatan ketara lah pengundi muda, dan tak ada peningkatan, kita anggap jumlah pengundi dia samalah. Tapi majoriti akan tolak DAP, akan tolak Zahid. Dan ini kita sudah lihat sebaik selepas PRU 15 ada pilihan raya kecil Tanjung Karang, tak silap saya, kawasan Parlimen. Di situ kerusi kubu kuat PH terus bertukar menjadi kubu kuat Perikatan, dan Perikatan menang majoriti 2 kali ganda PH. Sebab apa? Sebab orang meluat dengan Zahid. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, ada tanda-tanda berlaku defisit sokongan orang pengundi Cina dari kalangan pengundi muda pada PRU 15. Jadi pengundi muda ni bila mereka lihat DAP, Anwar dulu janji nak perang kleptokrat, tapi sekarang mereka berpeluk dengan kleptokrat, dijangka akan berlaku peralihan pengundi Cina dan India dari kalangan pengundi muda ni kepada Perikatan Nasional. Sebab pengundi muda dia tak ada kesetiaan, dia tak kenal, dia tak lama dalam bidang pengundian ni, jadi mereka akan beralih. Ini tidak boleh dihalang oleh PH. Mereka tengah cuba tapi mereka akan gagal. So dari sudut asas, dari sudut dasarnya, PH dengan BN akan kena teruk. Saya dah jelaskan dengan mengambil contoh satu kerusi. Saya buat analisa, kerusi itu ada 200 penduduk. Saya buat analisa mudah untuk menunjukkan
Kemudian saya jelaskan dari sudut pencapaian pada PRU15. Ini lagi satu sudut. Jadi banyak sudut yang menunjukkan dari dasar dan asas penubuhan PHBN ni akan menghala ke satu tempat je, ke laut. Ya. Dan seperkara lagi, mengapa pada PRU14, tadi saya beritahukan, saya akan jelaskan mengapa pada PRU14 PH menunjukkan peningkatan pengundi Melayu. Sebab saya dah jelaskan, di antara pengundi Melayu di kalangan orang veteran ni, ada pentaksub parti, ada pentaksub pemimpin, dan memang ada ramai pentaksub Tun Mahathir dari kalangan pengundi Melayu veteran. Disebabkan Tun Mahathir bekerjasama dulu dengan PH, sebab itulah berlaku peningkatan sedikit sokongan Melayu terhadap PH. Kerana walaupun veteran Melayu ni dia benci DAP, tapi dia taksub dan dia percayakan Tun Mahathir. Kita percaya dia ada, tak apa, kita tutup sebelah mata. Sebab itulah, ya, pada PRU14 PH menunjukkan peningkatan. So kita sebenarnya kalau nak bandingkan prestasi PH pada PRU15, kita tak boleh banding dengan PRU14. Sebab PRU15 PH dia kerjasama dengan UMNO, dengan Zahid, yang memang pentaksub dia tak ramai, tak banyak, malah Zahid dibenci. Kalau kita lihat di kerusi dia sendiri, dia hampir kalah. Nama je Presiden UMNO, tapi dia hampir kalah. Kita perlu banding dengan PRU13. PRU13 pun PH tak ada pemimpin yang mai dari UMNO yang masuk kerjasama dengan mereka. PRU15 pun tak ada pemimpin dari UMNO yang mai kerjasama dengan PH. Sebab PH pada PRU15 dia pura-pura dia tak kerjasama dengan UMNO, jadi PH sahaja. Jadi kita kena banding dengan PRU13. Kita nampak ada perosotan, dan perosotan ni di kalangan pengundi muda, dan ada defisit sokongan sedikit daripada golongan pengundi muda Cina. Dan Melayu walaupun muda ke tua ke, dia tolak DAP. Sebab apa? Sebab Melayu semestinya Islam, dan DAP ni cap dia sebagai anti Melayu, anti Islam ni tak boleh pudar. Bukan sebab kita yang sedang menghidup-hidupkannya, bukan. Mereka sendiri tak boleh kikis, tak boleh buang sifat itu. Anda lihat kenyataan Lim Kit Siang berkenaan gelombang hijau, anda lihat kenyataan Lim Guan Eng berkenaan gelombang hijau, anda lihat kenyataan Ramasamy berkenaan dengan penguasaan Melayu dalam perkhidmatan awam, anda lihat kenyataan Ngah Komeng berhubung dengan isu perempuan Cina seluar pendek yang di compound. Macam-macam mereka tak boleh kikis, sebab itu modal mereka. They are doing it to themselves, dan orang Melayu pantang benda ini. So by design, dari sudut asas dasar kerjasama PHBN ni akan gagal segagal-gagalnya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.